Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah sanadrusu al-madah tafsir wa ulumuhu wa nuwassilu mawdu' Na'im al-Muttaqin min surah At-Tur. Na'im al-Muttaqin. InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung semula tajuk Na'im al-Muttaqin bermula ayat 29 sehinggalah ayat yang ke-35 bahagian yang kedua. Selepas selesai kita melihat tajuk yang kedua ini iaitu Na'im al-Muttaqin bermula ayat 17 sehingga ayat yang ke-28, dan kali ini pada bahagian yang kedua kita melihat semula ataupun kita melihat ayat bermula ayat 29 sehingga ayat yang ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazakir fa'asbata ala tazkir an-nas wa mau'izatihim. Maka tetaplah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetap fa'asbata. Fazakir makna kalimat dia fa'asbata. Tetapkanlah. Tetap dengan memberi peringatan kepada manusia dan juga memberi nasihat. Jadi Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tetap memberi peringatan dan nasihat kepada manusia. Fama anta bi ni'mati rabbika, dengan nikmat di mana Allah Ta'ala memberi nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan birahmah, birahmati rabbika wa in'amihi alaika bin nubuwah wa rajahatil aqli, iaitu nikmat yang Allah berikan, iaitu rahmat Allah Ta'ala dan juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu nikmat anugerah kenabian dan juga anugerah kepintaran, kebijaksanaan, akal fikiran. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu anugerah kenabian dan kepintaran ataupun kebijaksanaan akal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikahini wala majnun kama za'amu, seperti mana orang musyrikin Mekah menuduh Nabi iaitu seorang tukang tenun ataupun tukang bomoh, dan juga orang musyrikin menuduh Nabi seorang yang gila. Dan kedudukan ayat ini dalam keadaan hal. Maksudnya di sini lastakahinan wala majnunan multabisan bi ni'mati rabbika. Maksudnya di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang bomoh dan bukanlah seorang gila, orang gila, kerana sifat itu tidak masuk akal dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi fazakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Maka tetaplah kamu wahai Nabi Muhammad SAW memberi peringatan dan nasihat, iaitu Al-Quran, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kamu, dan kamu iaitu Nabi bukanlah seorang bomoh dan juga seorang yang gila, seperti mana yang dituduh oleh kaum musyrikin terhadap Nabi Muhammad SAW. Am yakuluna, bahkan huwa syairun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan mereka menuduh, mereka berkata, musyrikin Mekah mengata Nabi seorang syair, seorang penyair. Natarabbasu bihi raibal manun, dan kami menunggu kebinasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawadis ad-dahri, musibah. Hawadis ad-dahri, musibah yang malang, nasib yang malang.
ayu iaitu nantaziru nawaibal zaman fayahluku kama halaka man qablahu minasyu'ara Zuhair wan Nabirah. Okey, kami juga menunggu fayahliku, kami menunggu makna kehancuran, masa kehancuran, seperti mana hancurnya penyair sebelum Nabi Muhammad, iaitu Zuhair dan juga Nabirah, di mana dua penyair ini maknanya dibinasakan. Mereka menunggu kebinasaan Nabi Muhammad SAW seperti mana binasanya penyair sebelumnya, iaitu Zuhair dan juga Nabirah. Wa am di sini iaitu am yakuluna, ni am di sini fi awaili hadil ay munqati'ah bimakna bal wal hamzah. Am di sini membawa maksud terputus dengan makna bal wal hamzah, bahkan dan juga sebagai pertanyaan, adakah. Bahkan di sini membawa maksud bahkan dan juga pertanyaan, iaitu adakah. Am sini bahkan, itulah. Bahkan mereka mengatakan, menuduh Nabi seorang penyair, dan kami menunggu kebinasaan Nabi Muhammad SAW. Fatufidu al-idrab wal istifham, dan am di sini ia menjadi am yakuluna di sini menjadi idrab wal istifham dari segi balaghahnya. Kemudian kul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin, katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, tunggulah kamu, sesungguhnya aku juga menunggu bersama-sama dengan kamu. Atarabbasu halakakum kama tatarabbasuna halaki, tunggulah aku juga menunggu kehancuran kamu seperti mana kamu menunggu kehancuranku, kebinasanku. Am ta'muruhum ahlamuhum, adakah mereka ini, orang kafir Quraisy ini, mereka diperintah oleh uquluhum, akal fikiran mereka, iaitu dengan membuat tuduhan terhadap Nabi, bihaza at-tanaqud fil qawli, berlawanan, mereka berlawanan, berselisih dengan apa yang mereka katakan. Mereka berselisih, iaitu ada yang berkata bahawa Nabi ni kahin, mereka kata Nabi ni bomoh, tukang sihir. Wa syair, ada juga yang mengatakan Nabi ni penyair. Ma'a qaulihim, ada juga yang lain pula mengatakan Nabi majnun. Jadi mereka sendiri pun berlawanan, berselisih pendapat. Okey. Wa kanat Quraisy yud'auna ahli al-ahlam wan nuha, dan orang-orang Quraisy ini pula dipanggil dengan orang yang bijaksana dan celik pemikiran mereka. Orang Quraisy ni, mereka pula telah dipanggil dengan orang yang bijaksana dan juga celik pemikiran mereka. Am hum qaumun taghun, ataupun mereka kaum yang melampaui, iaitu ingkar dan juga degil. Ingkar dan juga degil. Mujawizun al-had fil inad ma'a zuhuril haqq lahum. Mereka ni melampaui batas. Melampaui batas dan menolak kebenaran, enggan, ingkar, degil. Itulah orang Quraisy ni, mereka ni melampaui batas dan ingkar, degil, walaupun mempunyai bukti yang benar kepada mereka, apa yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isnadul amri ilal ahlami majas, dan perintah itu disandarkan kepada tuduhan mereka itu hanyalah majas, sebagai majas. Jadi perintah yang disandarkan kepada tuduhan mereka itu hanyalah majas. Summa am yakuluna taqawwalah, bahkan bukan orang Quraisy ni bukan sahaja degil, tetapi mereka menuduh Nabi Muhammad SAW telah
mereka reka Al-Quran. Ihtilakahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min tilka'i nafsihi, iaitu mereka menuduh Nabi Muhammad mereka-reka Al-Quran mengikut dirinya sendiri. Bal, iaitu raddu alaihim, menjawab kepada mereka, iaitu yakni laisal amru kama za'mu. Maknanya perkara itu, iaitu tuduhan mereka itu bahawa Nabi Muhammad SAW mereka-reka Al-Quran bukanlah seperti apa yang mereka katakan, yang mereka tuduh. La yu'minuna falikufrihim wa inadihim. Mereka, bahkan mereka tidak beriman. Orang kafir Quraisy ini tidak beriman. Falikufrihim wa inadihim, dengan kekufuran dan keingkaran mereka. Yarmuna bihadil muta'in ma'amalihim, mereka melemparkan perkara yang bercanggah dengan ilmu mereka. Bibutlani qawlihim, dengan kebatilan kata-kata mereka. Wa annahu laisa bimutaqawwila li'ajil Arab anhu wa ma Muhammadun illa wahid minal Arab. Dan sungguhnya mereka itu tidak sama dengan apa yang mereka katakan disebabkan kelemahan orang Arab tentang kehebatan Al-Quran. Maksudnya mereka sendiri tidak dapat menandingi gaya bahasa Al-Quran, dan Nabi Muhammad itu sendiri ialah salah seorang daripada golongan mereka, iaitu daripada golongan Arab. Maka Allah Ta'ala kata falyatu bihadis, maka datangkanlah sesuatu muhtalikun. Allah suruh apa? Cipta. Jika kamu enggan menerima Al-Quran, kamu tuduh Al-Quran ini hanyalah rekaan Nabi Muhammad SAW, maka Allah kata, maka datangkanlah sesuatu. Datangkanlah sesuatu dengan kamu mereka. Muhtalikun. Yang mereka mislihi mislul Quran, seperti Al-Quran. Maka jika kamu menuduh Nabi Muhammad SAW itu mereka-reka Al-Quran, maka datanglah uslub yang sama dengan Al-Quran. In kanu shadiqin, jika mereka adalah golongan yang benar, fi anna Muhammadan taqawwalahu min tilqa'i nafsi, dengan mereka menuduh Nabi Muhammad SAW mereka ayat Al-Quran dengan dirinya sendiri, bukannya wahyu daripada Allah. Li'annahu bilisanihim wa hum fusaha, kerana orang Arab sendiri ataupun Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, dan mereka ni, orang kafir Quraisy ni, mereka ni fusaha, golongan yang fasih berbahasa Arab. Jadi Allah Ta'ala cabar mereka supaya mereka datangkanlah uslub yang sama dengan Al-Quran, disebabkan mereka menuduh ayat Al-Quran itu adalah taqawwalah, ciptaan ataupun rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kehebatan mereka ataupun Al-Quran itu sendiri diturunkan dalam bahasa Arab dan mereka sendiri berfasih dalam bahasa Arab, maka Allah cabar mereka untuk mereka ataupun mencipta ayat yang boleh menandingi Al-Quran. Summa am khuliku am ukhdisu wa quddiru taqdir alladhi alaihi fitratuhum. Adakah mereka ini mengadakan, mencipta? Jadi khuliku, dia punya kalimat dia ukhdisu. Adakah mereka mencipta atau menentukan takdir asal usul mereka? Min ghairi syai'in min ghairi muqaddir, sebelum ia ditentukan. Am humul khaliqun, am humul ladhina khalaqu anfusahum, ataupun mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri. Haitsu la ya'buduna al-khaliq, sehingga mereka enggan, tidak mahu menyembah pencipta mereka. Siapa dia? Allah. Wakila, ada juga sebahagian yang mengatakan akhuliku min ajilla syai'un min jaza' wala hisab. Adakah mereka ini diciptakan tanpa ada tujuan, tanpa ada balasan, ataupun tanpa adanya perhitungan.
am humul khaliquna fala ya'tabirun, atau adakah mereka ini yang mencipta sebagai pencipta sehingga mereka tidak boleh diperintah oleh sesiapa, iaitu perintah beriman kepada Allah dan mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekadar itu saja untuk bahagian yang kedua sehingga ayat yang ke-35. Dan insya-Allah pada bahagian yang ketiga kita akan masuk kepada bahagian yang ketiga bermula ayat yang ke-36 sehinggalah ayat yang ke-47 insya-Allah. Mudah-mudahan diberi keizinan untuk kita bertemu lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.